Okey, boleh mula. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlinda binti Ishak, matriks number 266166. Okey, untuk subjek komunikasi antarabudaya SCCA 2043, kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan teori Hofstede. Okey, ahli kumpulan saya terdiri daripada Encik Muhammad Ismail bin Ahmad, Encik Ahmad Johari bin Ahmad Fauzi, saya Nur Azlinda binti Ishak, Puan Siti Haida binti Mokhtar, Encik Muhammad Jafri bin Wan Cik dan Cik Wan Nur Amalina binti Azhar. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan tentang teori Hofstede. Okay, next. Okey. Pengenalan berkenaan dengan komunikasi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, komunikasi adalah satu proses menghantar dan menerima mesej secara lisan ataupun bukan lisan, termasuklah secara bertuturan, penulisan, gambaran, isyarat, tingkah laku, ataupun gerak badan. Okey, komunikasi ialah pengirim dan penerima mesej dan taksiran bermakna penerima akan memberi maklum balas pada pengirim mesej masa penyampaian mesej maupun selepas itu. Okey, menurut James Carey 1992, dalam karyanya Communication as Culture mendefinisikan komunikasi ini sebagai proses simbolik yang realiti, dikekalkan, dibaiki dan boleh diubah. Okey, hubungan antara komunikasi dan budaya merupakan sangat kompleks. Dan bersatu antara sebabnya ialah yang pertama, budaya dicipta melalui komunikasi. So, secara ringkasnya, komunikasi merupakan satu interaksi di antara manusia, seseorang manusia dengan manusia yang lain ataupun kumpulan yang lain, di mana ciri-ciri budaya seperti adat, peranan, peraturan, ritual, dan undang-undang dicipta dan digunakan. Okey, selain daripada itu, komunikasi terhadap budaya pentinglah dalam organisasi kerana ia merupakan komunikasi yang berkesan yang dapat membantu sesebuah organisasi um, disebabkan oleh peranan pengurus dalam merancang dan memberi hala tuju. Okey, untuk slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ismail bin Ahmad, matric number 266010. Okey. Latar belakang organisasi Jabatan Peguam Negara. Sejarah Jabatan Peguam Negara sebagai sebuah institusi rasmi kerajaan dan masih lagi agak baharu. Walaupun asal-usul Peguam Negara sebagai pegawai undang-undang negara telah bermula lebih awal, pelbagai fungsi nasihat perundangan sewaktu zaman pemerintahan kolonial telah diselaraskan. Selepas 3 tahun, sistem keahlian telah diperkenalkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Sejak kemerdekaan dicapai pada tahun 1957, Jabatan Peguam Negara telah diletakkan di bawah pelbagai kementerian. Oleh sebab jabatan ini kerap bertukar kementerian, maka kerap kali jugalah jabatan ini bertukar lokasinya. Pejabat Peguam Negara ialah Ketua Peguam Negara Malaysia. Ia bermula dengan pengiktirafan Peguam Negara sebagai Ketua Kementerian dan kemudian pengiktirafan rasmi Kamar Peguam Negara sebagai Badan Pentadbir. Okey. Seterusnya, sahabat saya. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Johari bin Ahmad Fauzi. Nombor matrik 265839. Baik, saya akan terangkan sedikit secara ringkas tentang model budaya organisasi Hofstede ni. Pertamanya, ia dikenali sebagai Gerd Hofstede. Beliau berpendapat bahawa faktor kebangsaan dan serantau adalah merupakan penyumbang kepada budaya organisasi dan akhirnya akan mempengaruhi tingkah laku pekerja dalam sesebuah organisasi itu. Terdapat 5 faktor budaya tempat kerja atau organisasi menurut Hofstede, iaitu pertamanya ialah jarak kuasa. Kedua, masculine vs feminin.
individualisme, indeks pengelakan ketidakpastian, orientasi jangka panjang. Untuk jarak kuasa menunjuk kepada perbezaan dalam budaya kerja mengikut kuasa yang diwakilkan kepada pekerja. Untuk masculine vs feminine pula merujuk pada kesan perbezaan nilai lelaki dan perempuan terhadap budaya organisasi. Dan untuk individualisme, sisi tinggi dimensi ini yang dipanggil individualisme ialah boleh ditakdirkan sebagai keutamaan untuk rangka kerja sosial yang longgar, di mana individu dijangka hanya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga terdekat sahaja. Dan indeks pengelakan ketidakpastian pula ialah untuk menangani kekaburan situasi yang tidak biasa atau luar biasa yang dikemukakan kepada pekerja. Dan orientasi jangka panjang pula dipanggil sebagai pragmatik jangka panjang dan norma jangka pendek. Dimensi ini menganalisis keupayaan sesebuah kumpulan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau kesanggupannya untuk berubah dalam keadaan tertentu. Saya serahkan kepada kawan saya untuk teruskan. Silakan. Okay, kita merujuk balik kepada 5 faktor budaya tempat kerja atau organisasi yang diperkenalkan oleh Hofstede ni, dan kaitannya dalam aktiviti ataupun budaya di pejabat yang kita cuba kaitkan, iaitu di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak. Okay, bagi jarak kuasa, bagi jarak kuasa di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak, dia berkaitan dengan hierarki. Dalam organisasi ini, mereka yang berada di jawatan yang lebih tinggi akan menikmati layanan istimewa daripada pihak pengurusan, dan ketua pasukan akan diwakilkan lebih banyak tanggungjawab berbanding dengan ahli pasukan yang lain. Ini seringkali terjadi apabila setiap kali mesyuarat pegawai kaki tangan diadakan, apabila hanya saranan atau pendapat pegawai saja akan didengar oleh ketua jabatan berbanding dengan kaki tangan bawahan dalam organisasi ini. Begitu juga dengan pembahagian tugas-tugas kerja di Pejabat Penasihat Undang-Undang. Peguam negara hanya menyerahkan semua kerja-kerja pada seorang penyelia di jabatan tanpa memberi sebarang taklimat kepada penyelia tersebut. Pegawai atasan hanya menunggu keputusan atau hasil kerja yang dibuat oleh penyelia tersebut. Berikutnya adalah maskulin dan versus feminin. Okay, di Pejabat Penasihat Undang-Undang, kerja-kerja lebih banyak ke arah perempuan, feminin, berbanding lelaki atau maskulin. Ini menjadikan kebanyakan kerja-kerja di organisasi lebih tertumpu kepada wanita sahaja. Segala keputusan mengenai urusan-urusan kerja dibuat oleh pekerja-pekerja wanita. Begitu juga dengan tanggungjawab antara pekerja lelaki dan wanita juga amat berbeza. Segala kerja-kerja berat dan kerja luar kawasan banyak diberikan kepada pekerja lelaki. Yang ketiga, individualisme. Okey, di Jabatan Pejabat Penasihat Undang-Undang Perak bekerja secara berkumpulan atau berpasukan, terutamanya antara pekerja dengan pekerja yang lain. Apabila sesuatu kerja dilakukan bersama-sama, pelbagai idea dan sumbangan buah fikiran atau bertukar-tukar pendapat dapat dilakukan dengan baik. Tetapi terdapat juga sebahagian pekerja yang lebih suka melakukan sebarang urusan secara individu. Ini kerana sebahagian daripada pekerja memilih budaya dengan tidak percaya berada dalam satu pasukan yang boleh membawa ke arah kebaikan. Yang keempat adalah indeks pengelakan ketidakpastian. Dalam situasi ini, seorang ketua unit atau penyelia perlu tahu atau peka dengan keadaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya, sama ada pekerjanya berada di tahap yang selesa atau tidak semasa berada di dalam satu unit atau pasukan, bagi memastikan pekerja-pekerja boleh menghadapi sebarang cabaran dalam kerja berpasukan ini dan tidak menimbulkan pada masalah akan datang. Yang kelima adalah orientasi jangka panjang. Pejabat Penasihat Undang-Undang terlalu komited dalam pekerjaan
serta terikat dengan jabatan dalam jangka masa yang panjang. Pekerja seperti ini lebih memikirkan masa hadapan berbanding dengan pekerja dalam jangka masa pendek, di mana jika peluang yang lebih di organisasi lain dan pekerja ini akan segera keluar daripada organisasi tersebut. Kebanyakan pekerja di pejabat penasihat undang-undang ini memberi lebih tumpuan kepada pencapaian mereka pada masa lalu dan bukan pada masa depan, serta menyifatkan kejayaan dan kegagalan mereka dalam pekerjaan disebabkan oleh nasib. Kerja-pekerja ini mempunyai persepsi persekitaran pekerjaan yang dilakukan sekarang dianggap sebagai sumber maklumat dan sebagai tambahan kepada keinginan untuk memperolehi hasil dan pencapaian maklumat. Manakala pekerja-pekerja dalam jangka masa panjang pula lebih menumpukan kepada nilai amalan dan nilai praktikal. Sekian saja pembentangan saya serahkan kepada Cik Nur Amelina. Okey, saya Wan Nur Amalina, nombor metrik 266807. Okey, saya akan bentangkan mengenai kritikan terhadap teori Hofstede. Pertama, metodologi Hofstede telah dikritik. Sebagai permulaan, cara soal selidik dibangunkan telah digambarkan sebagai serampangan iaitu Ott dan Hauser 2008. Malah soal selidik itu pada asalnya tidak dibangunkan untuk meneroka nilai budaya, tetapi sebaliknya untuk menilai kepuasan kerja dalam Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak. Teori Hofstede juga telah disalahkan kerana mempromosikan pandangan budaya yang statik. Teori dimensi budaya Hofstede telah menarik juga beberapa kritikan kerana ada yang berpendapat bahawa metodologi yang terdapat dalam teori ini adalah tidak sah. Okey, sekian terima kasih. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Terima kasih banyak Cik Wan Amalina. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Siti Haida binti Mokhtar. Nombor metrik 266987. Okay, saya akan membentangkan tentang slide seterusnya lah. Okay, model Hofstede dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk menganalisis budaya dalam sesebuah organisasi. Terdapat beberapa perkara yang tidak dipertimbangkan dalam model Hofstede itu sendiri, iaitu yang pertama, model Hofstede yang menganggap purata individu tidak boleh digeneralisasikan kepada budaya seluruh negara. Keduanya, data dikumpul melalui soal sidik yang mempunyai batasan tersendiri. Dalam budaya kumpulan, individu mungkin menjawab soalan seolah-olah mereka ditujukan kepada kumpulan yang dimilikinya. Okay, kesimpulannya adalah aspek perbezaan budaya Hofstede adalah sangat relevan apabila digunakan dalam membuat keputusan organisasi. Ianya mampu memotivasikan individu dalam sesebuah organisasi selain membantu mengenal pasti masalah dalam membentuk sesebuah organisasi. Itu saja persembahan daripada kumpulan kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.